Kadar kematian pesakit COVID-19 tanpa vaksin lebih tinggi. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Mohan Chinasami. Kadar kematian pesakit COVID-19 dalam kalangan mereka yang tidak mengambil vaksin jauh lebih tinggi berbanding yang lengkap divaksin dan mendapat dos penggala. Menurut rekod kematian bagi setiap 100,000 populasi mengikut status vaksinasi bagi 1 Januari hingga semalam, kadar kematian dalam kalangan pesakit berumur antara 40 hingga 49 tahun yang tidak divaksin adalah sebanyak 92.09. Kadar itu jauh lebih tinggi berbanding kadar kematian 3.08 kematian bagi pesakit yang lengkap vaksin dan 3.18 kematian bagi kalangan pesakit yang mengambil dos penggala bagi kategori usia yang sama. Data yang dikongsi Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin antaranya menunjukkan kadar kematian pesakit berusia 80 tahun ke atas yang tidak divaksin ialah 167.06 berbanding 119.34 kematian pesakit lengkap divaksin dan 42 kematian bagi pesakit yang mendapat dos penggala. Bagi pesakit berumur 18 hingga 29 tahun pula, kadar kematian melibatkan mereka yang tidak lengkap mengambil vaksin ialah 8.14 berbanding 0.98 bagi penerima vaksin lengkap dan 0 bagi pesakit yang mengambil dos penggala. Bagi pesakit berusia 60 hingga 69 tahun, data itu mendedahkan kadar kematian sebanyak 116.20 dalam kalangan mereka yang tidak mengambil vaksin, 14.58 dalam kalangan yang telah lengkap divaksin, manakala 5.60 bagi mereka yang telah mendapatkan dos penggala. Sementara itu, dalam ciapan itu, Khairy berkata berdasarkan data tersebut menunjukkan keberkesanan dos penggala menghadapi gelombang Omikron. Kelebihan pengambilan dos penggala masih mengatasi kesan sampingan vaksin COVID-19. Pakar Ekonomi Kesihatan UKM, Profesor Dr. Sarifah Izzat Wan Putih berpandangan suntikan dos penggala berupaya meningkatkan perlindungan sekaligus mengurangkan kadar kematian terutama dalam menghadapi gelombang Omikron. Kalau kita bandingkan gelombang dahulu dan juga gelombang sekarang, ini juga dilihat dalam website dan daripada Kementerian Kesihatan. Kita lihat daripada bukan saja kes baru, tapi kita kena lihat dari segi kemasukan ke hospital, kes pesakit yang masuk ke ICU dan juga kes kematian harian. Kalau kita bandingkan, kita dapat lihat bahawa sangat rendah atau kurang hampir 3 kali ganda untuk kes-kes 3 hingga 5 kali ganda bergantung pada which indicator yang you lihat. Di mana gelombang Omicron adalah agak rendah kesannya atau impaknya kepada negara Malaysia berbanding dengan sewaktu Delta hari itu. Tambah beliau, tahap keberkesanan vaksin terhadap jangkitan COVID-19 juga akan berkurangan seiring masa. Justru pengambilan dos penggala amat penting untuk perlindungan diri daripada jangkitan virus tersebut yang sentiasa bermutasi. Mengulas mengenai pengambilan dos penggala yang berbeza berbanding vaksin prima, Profesor Dr. Sarifah Izzat berkata orang ramai tidak perlu risau. Jelas beliau, pakar berpendapat percampuran tersebut adalah selamat, malah mampu merangsang kadar rintangan lebih tinggi terhadap COVID-19. Ini antara contoh yang telah diberi oleh WHO atau Persatuan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengatakan bahawa heterologous vaccination atau vaksin yang berbeza-beza jenisnya, contohnya boosternya mungkin Pfizer, sedangkan vaksin prime atau yang pertama dan kedua tu mungkin vaksin daripada jenis AstraZeneca ataupun Sinovac. Mereka menyatakan bahawa heterologous vaccination ini bukan sahaja selamat tetapi juga meningkatkan keberkesanan imun sistem kita terhadap COVID supaya kita mempunyai tahap rintangan terhadap penyakit ini yang lebih mantap lagi meningkatkan keberkesanan.
Kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 boleh mengalami Multi-System Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C. MIS-C ialah keadaan kritikal yang boleh berlaku apabila terjadinya keradangan organ dalaman, terutamanya jantung, paru-paru dan otak. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Isham Abdullah berkata, sejak Jun 2020 hingga Disember 2021, sebanyak 174 kes melibatkan golongan itu telah mengalami MIS-C akibat jangkitan COVID-19. Beliau berkata kumpulan kanak-kanak yang berisiko tinggi untuk mengalami jangkitan COVID-19 yang serius adalah golongan pesakit kanak-kanak yang mempunyai penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung, lemah sistem imun badan, kencing manis, sedang menjalani rawatan menggunakan steroid seperti pesakit autoimun dan transplant. Memandangkan kanak-kanak merupakan golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19, beliau berkata antara kaedah utama bagi mengurangkan risiko berkenaan adalah dengan kawalan kendiri dan vaksinasi. Pemansuhan protokol isolasi kontak rapat yang bakal diumum Kementerian Kesihatan tidak lama lagi akan memberi kesan besar kepada sektor sosioekonomi negara ini. Sekaligus ia menunjukkan negara menuju ke fasa endemik. Baru-baru ini, pemansuhan prosedur pengasingan bagi kontak rapat itu sudah dilaksanakan dalam sektor perkhidmatan kesihatan awam. Pada sidang media Khamis lalu, Menteri Kesihatan memaklumkan pemansuhan sama yang bakal dilaksanakan bagi orang awam adalah selari dengan protokol yang dilaksanakan terhadap petugas kesihatan KKM. Keputusan ini mendapat reaksi baik golongan perubatan. Bagaimanapun, mereka akui perkara ini memerlukan komitmen serta pemahaman yang jelas oleh semua pihak. Dapat menjimatkan banyak tenaga dan juga pergerakan ekonomi menjadi lebih lancar. Selain daripada itu, kita kena ingat kita menuju ke arah endemik. Inilah endemik di mana kita hidup bersama COVID-19. Kita melakukan adaptasi dan perubahan bergantung pada situasi semasa. Topik terbaru bagi pekerja kesihatan yang mana mereka dikendaki kembali jika kontak rapat tetapi tidak bergejala memerlukan komitmen yang tinggi daripada semua pihak, bukan saja daripada staf itu sendiri. Begitu juga bagi orang ramai, saya rasa ianya perlu pemahaman yang jelas kepada orang ramai bagaimana mereka ni harus bertanggungjawab terhadap diri sendiri supaya tidak menjangkiti orang lain. Baik, ini mengenai nahas yang mengorbankan wanita dan bayinya yang terkeluar daripada kandungan di Kampung Lumpur, Pasir Mas, Kelantan. Polis meminta saksi kejadian tampil bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafin Mahmad yang ditemui pemberita di Dewan Sero 11, Batalion 8 Pasukan Gerakan Am Pengkalan Cepa memaklumkan setakat ini pihaknya mengesahkan kejadian akibat kecuaian suspek yang merupakan remaja lelaki berumur 18 tahun. Beberapa orang saksi telah tampil mengatakan bahawa suspek ini dalam berlumba dengan dua buah motosikal yang lain. Di mana selepas kejadian rakan mereka ni terus melarikan diri. Jadi dalam keadaan memandu yang laju menyebabkan pertembungan depan dengan depan. Dan yang tragisnya mangsa perempuan itu orang kata apa, dalam melahirkan, yang mengandung 9 bulan itu melahirkan anak di tempat kejadian. Dipercayai hentakan yang kuat. Dalam kemalangan membabitkan 2 motosikal pada Jumaat lalu itu, 3 maut termasuk ibu hamil dan bayi yang terkeluar dari kandungannya. Mangsa Nur Haliza Abdul Yazib, 25 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian manakala bayinya disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Pasir Mas. Seorang lagi penunggang motosikal, Muhammad Syakir Muhammad Zaki, meninggal dunia juga ketika menerima rawatan di hospital yang sama. Saya menyeru agar rakyat negara ini terus membudayakan data dan maklumat dalam pengurusan kehidupan agar negara dapat membentuk tamadun bangsa yang berfikiran kritis dan analitik berpaksikan data. Statistik dan data ini
amat berkait rapat dengan pola berfikir dan seterusnya diolah kepada keputusan dan keberhasilan. Natijahnya, negara bakal melahirkan rakyat yang berminda kelas pertama selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia ke arah mencapai negara maju pada tahun 2030. Baik, bertemu kembali. Usaha memastikan negara di landasan pemulihan ekonomi yang kukuh akan diteruskan melalui inisiatif Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri esok. Semarak Niaga merupakan satu lagi komitmen untuk membantu sektor perniagaan bangkit semula, membina keupayaan dan daya saing pasca pandemik COVID-19. Bagi menyokong matlamat itu, RM40 bilion diperuntukkan di bawah bajet 2022 khusus bagi Semarak Niaga. Pelbagai bentuk pinjaman disediakan selain jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti yang boleh dimanfaat seluruh komuniti usahawan sama ada perusahaan mikro atau syarikat tersenarai awam. Suntikan atau injection ini sangat perlu untuk memastikan kelangsungan ekonomi, terutama untuk menyelamatkan PKS yang merupakan nadi kepada ekonomi negara. Perbelanjaan isi rumah, pembelanjaan firma ini sangat penting untuk kelangsungan kestabilan sosioekonomi negara. Antara bantuan yang diberikan di bawah Semarak Niaga pembiayaan ekuiti atau alternatif sebanyak RM2.2 bilion yang merupakan penyelesaian inovatif dan tidak pernah diperkenalkan sebelum ini. Turut diperkenal jaminan pembiayaan melalui syarikat jaminan pembiayaan perniagaan SJPP dengan peruntukan RM22 bilion yang akan memudahkan perusahaan kecil sederhana mendapat pembiayaan baharu yang sebelum ini sukar diperolehi. Banyak perniagaan yang terjejas teruk akibat beban hutang yang tinggi, komitmen terhadap institusi kewangan. Oleh itu, bagi membantu syarikat yang berdepan masalah gearing ataupun leverage ini, turut disediakan alternatif kaedah pendanaan yang berjumlah 2.1 bilion melalui pelaburan ekuiti dan juga kuasi ekuiti. Ini saya lihat amat penting kerana kita tidak mahu banyak perniagaan masih lagi kekal dengan hutang yang tinggi tetapi mendapat alternatif pembiayaan yang bersifat ekuiti. Bantuan dan sokongan kepada komuniti perniagaan membolehkan lebih banyak peluang pekerjaan dicipta sekaligus mengurangkan kadar pengangguran yang disasar turun bawah 4% menjelang hujung tahun ini. Usaha penciptaan pekerjaan dan pemberkasaan perniagaan melalui bajet 2022 juga akan menyumbang kepada unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 5.5 hingga 6.5% pada tahun ini. Penjanaan pekerjaan baharu membawa pelaburan serta membantu perniagaan merupakan beberapa strategi Kementerian Kewangan untuk memacu pemulihan kewangan negara agar rakyat kembali hidup dengan selesa. Bajet 2022 telah menggariskan dua tunggal utama bagi memacu pertumbuhan kewangan negara masing-masing melalui inisiatif Jamin Kerja dan Semarak Niaga. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi hantaran laman Facebook berkata Malaysia berada di atas landasan pemulihan yang betul. Aktiviti ekonomi baik dari perspektif makro, perniagaan atau individu sedang beransur pulih dengan pantas berdasarkan indikator seperti pasaran kerja. Beliau yakin negara dapat pulih mengikut perancangan dan menjana ekonomi sekaligus membawa keyakinan kepada pelabur ke Malaysia. Beliau menjawab kenyataan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai keadaan terkini kewangan negara. Tengku Datuk Seri Zafrul menegaskan laporan yang diberikan kepada Sekretariat Majlis Pemulihan Negara itu sama seperti laporan lain yang diberikan kepada anggota Kabinet tidak mengira parti. Fakta ekonomi berkenaan juga fakta sama yang telah disebut berulang kali kepada Kabinet dan orang awam. Penetapan gaji minimum RM1,500 amat penting terutama bagi golongan pekerja B40. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menyarankan beberapa cadangan berkaitan perkara tersebut.
Menerusi satu kenyataan, Setiausaha Agungnya Kamarul Baharin Mansur berkata penetapan gaji minimum baru perlu diutamakan kerajaan dan harus dipercepatkan. Beliau juga mengesyorkan agar platform Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan NLAC digunakan bagi membincangkan isu buruh di Malaysia termasuk buruh paksa dan pindaan akta perburuhan. MTUC turut menyarankan kerajaan supaya menerima pelabur yang berupaya memberi gaji minimum yang wajar kepada pekerja. Langkah merealisasikan gaji minimum baru itu juga dijangka dapat mengubah nasib pekerja pembersihan di bawah kontrak kerajaan selepas bekerja lebih 15 tahun. Perkhidmatan MyBus menerusi program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti SBST Johor Bahru Johor akan beroperasi seawal bulan depan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wika Siong berkata pelaksanaannya membabitkan peruntukan RM150 juta bagi tempoh 3 tahun dengan 19 laluan di 5 koridor. MyBus akan mengurangkan kesesakan di pusat bandar semasa waktu puncak selain mengurangkan pencemaran. Dan sudah ada model dan hasil-hasil yang telah dikecapi yang mana SBST ini adalah satu program yang baik untuk membantu dan ianya merupakan satu sistem yang lebih baik dan lebih dinamik untuk kita memperkasakan perkhidmatan pengangkutan awam darat khususnya bas. MyBus Johor Bahru akan beroperasi dengan kekerapan 20 hingga 30 minit ketika waktu puncak dan 30 hingga 60 minit di luar waktu puncak. Baik, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa sekali lagi mengulangi kerajaan bersifat terbuka dalam mengizinkan media rasmi kerajaan dijadikan medium memperkenalkan calon parti bertanding termasuk pihak pembangkang. Itu mengikut kesesuaian dari RTM boleh buat menentukan kaedah bagaimana itu dapat dilakukan. Yang pentingnya kita lebih terbuka. Tapi sudah tentulah kita mesti ada kawalan. Tak boleh free for all kan. Ini kita saluran TV kerajaan, kita ada peranan dan tanggungjawab yang tertentu dan kita ada etika yang tertentu yang mesti kita pertahankan. Rakyat Johor tidak perlu bimbang untuk menunaikan hak dan tanggungjawab mengundi menjelang pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor 12 Mac depan biarpun berdepan cabaran peningkatan kes COVID-19 ketika ini. Tan Sri Anwar Musa berkata kerajaan telah mengambil langkah-langkah terbaik menerusi SOP PRU di negeri itu bagi menjamin keselamatan dan kesihatan semua pihak. Jadi ini semua norma-norma baru yang sudah diatur agar perjalanan pilihan raya negeri di negeri Johor dapat berjalan dengan keadaan seberapa normal yang boleh. Maka kita harap tidak perlu ada rasa takut untuk keluar dan menunaikan hak dan tanggungjawab anda sebagai pemimpin. Langkah-langkah penjagaan di peringkat individu, di peringkat parti-parti yang menawarkan diri bertanding, di peringkat pihak yang berkuasa tentang pilihan raya, yakni SPR, telah disusun aturkan norma-norma baru dalam mengendalikan pilihan raya negeri Johor. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wika Siong berkata semua pihak perlu akur dengan SOP PRU Dewan Negeri Johor ke-15 bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Jelas beliau, SOP lebih longgar berbanding PRU Don Melaka itu wajar dipatuhi sepenuhnya demi kebaikan semua pihak. Dan dulu kalau saya masih ingat di Melaka kita tak boleh. Dan sekurang-kurangnya sekarang tak ada ruang untuk kita duduk dalam bilik gerakan
di pejabat kita masing-masing, kita boleh mengadakan perbincangan atau you nak buat satu program yang tidak melibatkan lebih daripada 100 orang. Saya rasa sekurang-kurangnya kita dapat buat begitu. 3,000 anggota dan pegawai polis akan ditugaskan di kesemua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada hari penamaan calon PRU Dewan Negeri Johor ke-15 Sabtu ini. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata penugasan tertumpu kepada pematuhan SOP seperti yang sudah ditetapkan. Kita akan tingkatkan semasa kempen kita akan tingkatkan mengikut keperluan dan kita dah ada jumlah orang yang pegawai dan tim yang telah disubsidia. Sementara itu, Polis Johor belum menerima sebarang laporan polis berkaitan pilihan raya di Johor dan kebanyakannya mematuhi SOP ditetapkan. Permohonan premit bagi kempen pilihan raya pula akan dikeluarkan selepas penamaan calon. RM370,000 diperuntukkan bagi membina surau daripada sistem binaan kenaf KBS Tasblok yang pertama dalam negara di Kampung Melayu Bukit Panjang, Pontian, Johor. Ia susulan keadaan surau sedia ada telah uzur dan tidak selamat untuk digunakan selain ruang sempit untuk aktiviti keagamaan. Ahli Parlimen Tanjung Piai, Datuk Seri V. Jack Seng berkata, projek yang dijangka siap dalam tempoh 6 hingga 9 bulan itu mampu menampung 100 jemaah dalam satu-satu masa. Pembinaan menggunakan KBS Tash Block itu dapat menjimatkan kos selain mengelakkan pembaziran bahan binaan serta tidak menjejaskan alam sekitar. Satu kaki persegi. Kalau untuk kenaf lebih kurang RM130. Tapi untuk konkret mungkin RM175, RM180. Tapi kalau pada ketika ini kayu mungkin lebih mahal. Jadi mana disabar dengan dia lebih murah lah. Yang penting ciri-ciri itulah, ringan, cepat. Baik, kita ke perkembangan sukan. Badminton berpasukan Asia BATC 2022. Skuad lelaki negara meraih gelaran juara kejohanan tersebut buat pertama kali selepas cemerlang menundukkan juara bertahan Indonesia 3-0. Pertemuan petang tadi bagaikan ulangan aksi final edisi 2020 di mana Malaysia tumpas 1-3. Mata pertama negara diraih pemain perseorangan utama Lee Jizia yang menentang Dwi Wardoyo Chico Aura. Dia bagaimanapun dikejutkan dengan kekalahan set pertama 14-21. Pemain ranking ke-7 dunia itu kemudian mempamerkan kebangkitan di set kedua untuk mencatatkan kemenangan 21-12. Jizia meneruskan dominasi apabila permainan bersambung di set penentuan apabila mudah memenangi perlawanan dengan keputusan 21-10. Kejayaan itu diteruskan pasangan Aaron Chia, So Wei yang menumpaskan gandengan Karnado Lioroli Martin Daniel dalam 3 set. Situasi sama dialami bergu ke-7 dunia itu apabila tumpas 17-21 di set pertama. Namun, mereka bangkit di set kedua dengan permainan lebih kemas untuk menang selesa 21-13. Bersambung di set ketiga, aksi belasung sengit, namun Aaron Wei berjaya memanfaatkan kesilapan lawan untuk menang 21-18. Dan akhirnya, Eng Ziyong yang diturunkan selaku pemain ketiga memberikan mata kemenangan buat Malaysia. Pemain muda itu tidak berdepan masalah untuk menguasai permainan sekaligus menang dengan straight set 21-14 dan 21-15 sekaligus menjadikan Malaysia selaku juara Asia yang baharu. Keluarga Malaysia bangga dengan kalian. Itu reaksi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di atas pencapaian bersejarah pasukan lelaki negara hari ini. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, beliau turut mengucapkan tahniah susulan kejayaan tersebut. Sementara itu, dalam kategori wanita, Indonesia ditabalkan juara selepas menewaskan Korea Selatan 3-1 pagi tadi.
Ini adalah kejuaraan pertama Indonesia sejak kejohanan tersebut bermula pada 2016, manakala Korea Selatan terpaksa berpuas hati dengan kedudukan naib johan mengulangi pencapaian pada tahun 2020. Baik, ini pula berkenaan bola sepak Piala AFF bawah 23 tahun. Ketua Jurulatih skuad negara Brad Maloney akui tidak terganggu dengan situasi sukar dihadapi pasukannya ketika ini. Selepas tewas 1-2 kepada Laos pada pertemuan pertama kumpulan B, kini kem negara kehilangan 3 lagi pemain termasuk penolong jurulatih Kan Hung Meng selepas disahkan positif COVID-19 semalam. Jelas Meloni, fokus beliau kini ialah bagi memperbaiki segala kelemahan pasukan menjelang pertemuan kedua esok. For us, it's a matter of converting that dominance of possession, if you like, into scoring goals and the shots on target into scoring goals. So we really need to have more conviction in front of goal to try and get a result, if you like. And I'm sure that our players will be up to the task. Beliau berkata demikian semasa sesi sidang media secara maya. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM semalam mengesahkan Abdul Hanafi Tokyo, Zainal Abidin Jamil dan T Sarawanan positif COVID-19. Sebelum itu, 2 lagi pemain iaitu Fahmi Daniel Zaim dan Safi Azwad Sapari juga disahkan positif virus berkenaan. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mahu satu postmortem dan tindakan serius diambil oleh pihak berkaitan susulan kekalahan mengejut pada perlawanan pertama menentang Laos di Kemboja. Sambil melahirkan rasa kecewa, beliau turut meminta Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bekerjasama rapat dengan komuniti bola sepak negara mencari jalan untuk meningkatkan semula prestasi pasukan. Daripada permulaan bagaimana untuk develop bakat-bakat baru sehingga kita berjaya menubuhkan pasukan dan bagaimana nak mempertingkatkan kualiti pemain dan semangat kerja pasukan dan sebagainya untuk memastikan kita tidak tewas kepada pasukan-pasukan yang sebelum ini adalah pasukan belasahan bagi kita, tetapi kini kita nampak ke belakang. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutup dan penyampaian hadiah kejohanan Peja Trophy peringkat Don Ceneriang di Kompleks Sukan Batang Padang, Tapah. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan sahih. Saya Muhammad Cina Sami, salam hormat dan kita jumpa lagi.